sekali dia rasa kelahiran normal. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni Shima nak sharekan kegembiraan Shima, iaitu channel Shima sudah mendapatkan 15,000 subscriber. Yay! Okay, so video Shima yang paling up sampai boleh capai 15,000 tu ialah video berkaitan dengan urutan batin semasa pantang. So, hari ni Shima nak ceritakan lagi berkaitan urutan batin waktu berpantang selepas melahirkan anak. Tapi kali ni Shima nak ceritakan pengalaman orang lain berdasarkan kisah benar. Shima dapat ni daripada Instagram dan Shima cuma ceritakan balik kepada korang. So, terpulang kepada korang nak percaya ataupun tak, itu adalah hak masing-masing. And then Shima cuma nak sharekan kepada korang sebagai pengajaran. Okay, so kepada yang belum subscribe, dan kalau korang suka konten seram, korang jangan lupa tekan subscribe dekat bawah. And then kalau korang suka video ni, di akhir video korang jangan lupa tekan like dekat bawah. And then tanpa kita buang masa lagi, jom kita dapatkan mood seram dulu. Okay, so ceritanya macam ni. Okay, let's just kita namakan akak ni sebagai Ana, sebab dalam cerita tu dia tak ada sebut nama dia Ana. Jadi si Ana ni melahirkan anak kedua, dan pertama kali si Ana ni merasakan kelahiran normal, iaitu anak sulungnya dia melahirkan secara caesar lah. So yang ini adalah pengalaman yang kedua. Dan bagi si Ana ni beranak melalui caesar lebih senang, sebab luka dia tu senang mau jaga and cepat sembuh. Tapi si Ana ni first time sekali dia rasa kelahiran normal. Weh, ring light Shima tiba-tiba nak mau hidup sudah. Astaga. Padahal sebelum Shima buat video ni, Shima ada buat satu video lain lah, tapi dia bukan video seram lah. Dia okey siap pun, tiba-tiba Shima starting buat video seram, dia tiba-tiba mati macam ni. And then Shima pun tak mau lah extend lagi video. Shima sudah lama tak upload, sudah 9-10 hari. So Shima terpaksa lah pakai flashlight daripada telefon lagi satu ni. Shima mau sambung juga cerita Shima, sebab Shima mau upload video tu hari ni ataupun besok. So guys, kita teruskan dalam keadaan macam ni. Korang okey kan? Okay, so sangat seram. Okay guys, nanti Shima akan tunjuk tak apa, Shima tunjuk sekarang. Okay, ni keadaan bilik Shima yang sangat gelap. Okay, so Shima cuma harapkan daripada lampu flashlight ni je lah. Okay, so sambung cerita kita yang tadi. So si Ana ni dia first time melahirkan secara normal lah. So si Ana ni pun semasa usia kandungannya sudah 5 bulan, si Ana ni pun carilah tukang urut batin. Biasa kan kalau kita sudah fasa pantang, kita akan mencari tukang urut lah. Okay, so si Ana ni pun mencari. And then tiba-tiba si Ana ni terjumpa satu nenek. Nenek ni dia panggil Opa lah, Opa. So bila dia Opa ni sebenarnya dia punya jiran lah, jiran satu, bayangkanlah dia orang tinggal satu flat. Okay, so dia kira jiran di bawah rumah lah. Okay, so si Ana ni pun berkenalan dengan Opa tu. Lama-lama berkenalan, barulah dia tahu ni si Opa ni dia pandai mengurut orang yang tengah pantang. Masa pregnant pun boleh lah minta urut dengan dia. And then si Ana ni dia ada tanya jiran lain jugalah. And then pernahkah try nenek Opa tu kan. So orang lain pun pernah juga try hikmatnya. So si Ana ni dia tambah percayalah dengan Opa tu. So lama-lama mereka berkenalan. Si Ana ni dapat tahu yang si Opa ni belajar ilmu, bukan ilmu macam belajar cara mengurut orang ni. Dia belajar daripada nenek moyangnya lah. Dia dapat melalui mimpi. So si Ana ni first kali dia tak fikir macam-macam pun guys. So dia macam percayalah dengan nenek tu, dengan Opa tu. Lagipun kenapa pula Opa ni pun sudah tua, takkan lah dia mau menipu kan. So si Ana ni pun percaya. And then tibalah masa waktu si Ana ni pun melahirkan.
And then si nenek ni dia ada datang, si opa ni dia ada datang awal pagi lah, pergi awal-awal pagi. Time tu si Ana dengan suaminya pun belum lagi bangun guys, dia sudah datang ketuk pintu. And then si Ana ni hairan, dia bilangnya, "Ai, awal juga opa datang kan?" Dia tanyalah si opa tu, "Opa, awal juga opa datang, Ana belum mandi lagi." So si opa ni pun cakap, "Tak mandi tak apa, sebab nanti opa mau mandikan herba," dia bilang. Sambil si opa menyiapkan dia punya barang-barang untuk urut tu. And then si opa ni tanyalah si Ana, dia bilangnya, "Uri mana?" Si Ana ni pun jawab, disebabkan busy. So si suami ni belum sempat lagi. Si Ana ni pun hantar dia punya Uri pergi bapak mertuanya lah untuk tanam. And then si opa ni dia tiba-tiba marah. Dia tiba-tiba cakap kasar. Dia bilangnya, kamu ni kan beginilah zaman orang sekarang ni. Sudahlah time kecil sampai besar menyusahkan mak bapak. Kan sekarang ni pun menyusahkan mak bapak lagi suruh cuci Uri. So dia pun marah si Ana ni. And then dia suruh si Ana ni ambil balik Uri tu daripada bapak mertuanya. Dia kata biarkan dia yang atur. So si Ana ni pun habislah kena bebel lah suami isteri pagi-pagi tu sambil dia mengurut. And then bila Syah sudah habis urut tu, macam biasa si opa akan datang setiap pagi. Sampailah satu hari tu si Ana ni dia pergi rumah mamaknya. Okay, dia kasih tahu lah mamaknya pasal si opa ni minta urinya. And then si mamaknya ni pun marah. "Kau ni biar betul," dia bilangnya. Macam dipukai, macam dipukau ke apa. Sebab uri tu tak boleh dibagi sama orang lain yang bukan ada pertalian darah. So macam biasalah kan orang tua, dia akan marah. And then si Ana ni pun bila dia balik rumahnya, and then si opa tu datang. Opa tu tanya lagi, dia bilangnya, "Mana Uri sudah ambil pergi dari rumah bapak mertua." So si Ana ni pun terus terang lah. Okay, dia terus terang dia tak jadilah bagi si opa tu atur urinya. So si opa ni pun dia macam marah lah, cuma dia pendam. Okay, and then si Ana ni pun bagi tahu si opa ni, dia bilang dia mau balik ke kampung mamaknya. Kampung mamaknya tu dari rumah lebih kurang 7 hingga 6 jam lah kalau laju. Paling lambat pun dalam 8 jam begitu perjalanan. Shiman tak pasti di mana dia punya kampung sebab dia dah sebut. And then pada hari dia mau balik tu, si opa ni sempat bagi dia satu macam tali-tali, seutas tali hitam. And then dia ikat di kaki si Ana ni. Dia bilang ini untuk menjaga keselamatan Syak lah, sebab konon dia bawa bayi balik kampung lama-lama, takut sampai sana maghrib ada yang ikut. So si Ana ni pun yalah dia ikutkan sajalah. Okay. And then sebelum dia jalan tu, keesokan harinya lah, sebelum dia jalan tu, and then si opa ni lah hantar dorang pergi kereta. And then si opa ada pesan, dia bilangnya jangan lambat-lambat. Dia bilangnya kalau kamu sampai maghrib ni bahaya apa semua. Tapi dalam pikiran si Ana ni, dia kan jalan awal pagi, kampungnya pun dalam 6 jam paling laju, ataupun paling lambat 8 jam. So mungkin dia akan sempat sampailah pergi kampungnya. So dia pun iakan sajalah si opa tu. And then dorang pun dalam perjalanan lama si Ana ni pun tertidur. And then si Ana ni tertidur, dia terbangun semula. Masa tu asar, dia tengok sekeliling kereta ni berhenti. And then dia tengok suaminya tiada. So si Ana ni mulalah panik kan sebab sudah asar. And then dia pun tak tahu di mana sudah dorang. And then dia tunggu dalam 2-3 minit, tiba-tiba suaminya datang. Suaminya kata dia pergi beli makanan dululah. Time tu suaminya so bagi tahu dia sesat. Walaupun ini bukan pertama kali dorang balik kampung, tapi boleh-bolehnya dorang tersesat. So dorang pun tak apalah. So kita cari jalan keluar sama-sama. And then suaminya pun start lagi memandu. And then pandu si Ana pun tertidur macam biasa. And then dia tidur. Dan dia tiba-tiba tersedar sebab kereta tak bergerak kan. And then dia tengok sekeliling. Lagi sekali dorang masih dalam kereta dan belum sampai di kampung. So si Ana ni pun hairan. Dia tengok sekeliling semua gelap. Si Ana ni mulalah takut kan sebab dia dengan baby sejak. Dan husbandnya pun dah ada. So dalam 5 minit lah macam tu, sampailah si Ana tu kan takut sendiri dalam kereta. And then dia pun start menangis lah. And tiba-tiba datang pula
dia bukan menangis tau, dia macam sedih lah, macam sedih tapi dia tak keluarkan suara lah. And then tiba-tiba datang seorang nenek, dia ketuk pintu, dia bilangnya, kenapa adik duduk dalam kereta ni sendiri-sendiri sambil bawa baby baru lahir lagi? Dia bilangnya, oh dia tunggu suaminya datang. And then masa nenek tu cakap banyak lah, dia bilangnya jangan tinggalkan baby tu dalam kereta tu lama-lama kan apa. So dia minta gendong baby tu. Si Ana ni pun macam terpukau, dia bagi syak nenek tu. And then tepat pada masanya suami si Ana ni pun datang. So dorang pun bagi tahu dekat nenek tu yang dorang tersesat apa semua, dan nenek tu pun tunjuk kamu patah balik sejak apa semua. And then dia pun start jalan. Dia ada cakap sama isterinya, dia ada cakap sama si Ana ni, dia bilangnya dia tengok jalan tu betul, memang jalan pintas untuk ke kampung, tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia tersesat. Dan bila dorang sampai siap di hujung apa namanya tu, hujung jalan tu, dia tengok simpang tu memang tak pernah dorang lalu. So tak tahu kenapa suaminya ni tiba-tiba mau masuk. And then sampailah jam 12 dorang belum sampai lagi di rumahnya guys. Kau mau bayangkanlah jam 12 malam dorang jalan awal pagi. And then si suaminya ni pun bacalah doa, sambil dia drive dia baca doa. Sampailah juga dorang di rumahnya. And then di rumahnya tu semua orang sudah risau guys. Kau bayangkanlah, dorang ni bukan pertama kali balik kampung, tapi ini first time dorang ambil masa yang sangat lama. So bila Syak sampai di rumah ni, mamanya terus suruh pergi mandi, cuci kaki apa semua, and baby pun dorang yang uruskan mandi apa semua. Adiknya ni kata, sorry, azan Isyak. Sekejap Okay guys, sambung balik, sudah habis azan. And then adiknya ni pun dia kemas lah dia punya kereta tu, dia ambil barang-barangnya semua bawa masuk. Dorang pun stay lah di rumah mama mertuanya tu. Tapi babynya ni sejak dorang balik kampung tak pernah berhenti menangis lah babynya ni. Menangis je, tak kira masa. So adiknya ni pun terus lah dia cakap, dia bilangnya, kak, apa kata kakak jumpa ustaz? So si Ana ni pun dia macam, kenapa lah aku jumpa ustaz? Aku bukannya sakit. And then si kakaknya ni pun adiknya ni pun dia pujuk lah si Ana ni. Dia bilangnya sebab baby kakak ni balik-balik menangis sejak. So dah ada salahnya lah kita panggil ustaz. And then si Ana ni pun setuju. So esok harinya si ustaz ni pun datang. And then dia pun bacakan doa bayi tu, dia tiup-tiup, and bayi pun just tenang lah. Terus dia tenang. And then si ustaz ni cuma cakap dia keteguran lah. Tapi si ustaz ni cakap ada lagi yang belum selesai. Si ustaz ni baca doa, dia tengok sekeliling rumah, masih belum jumpa. Sampailah dia tanya si Ana, dia bilangnya, bolehkah ustaz tu periksa si Ana? Si Ana ni pun macam, tapi aku tak sakit kan, kenapa mau periksa aku? Tapi dorang pun pujuk si Ana ni sampailah si Ana mau. And then si Ana ni dibacakan doa, dia macam gelisah. Tapi si ustaz ni tetap tak jumpa. Sampailah si ustaz ni dia suruh si Ana ni luruskan kaki. Bila si Ana luruskan kaki ni, ternampaklah yang seutas benang hitam yang si opa tu ikat di kaki si Ana ni. Barulah satu cakap, oh rupanya dia duduk di sini. And then si ustaz ni pun tanya si Ana di mana dia dapat. Dia bilangnya dia dapat tu daripada opa yang selalu urut dia masa berpantang lah. So si opa ni bagi dia untuk jaga dia dengan dia punya baby lah, supaya tak kena apa-apa masa dalam perjalanan balik. Tapi guys, si opa ni ada pesan, kalau tali tu hilang tiba-tiba, biarkan dia mau duduk di mana, jangan cari. So di situ pun si Ana pun baru perasan ada pelik dia punya pesan tu. And then si ustaz pun minta kebenaran si Ana. And then ustaz tu pun cakap dengan si Ana, sebenarnya opa tu dia kirim pendamping untuk kamu. And then si ustaz tu pun tanya, adakah dia minta uri? Si Ana ni pun cakap ada. And then nasib si Ana tak bagi, sebab uri tu sebagai makanan untuk dia punya jagaan. So si ustaz tu pun potong tali hitam tu, and then dia bakar. Lepas dari tu semua okey saja. And then ustaz tu pun cakap sebab itulah dorang balik-balik tersesat, sebab itu semuanya mainan pendamping itulah. Si Ana punya family ni pun okey sudah. So dorang balik ke rumah asal dorang. So si Ana ni dia terus sampai di sana, dia terus cari si opa tu.
dia bukanlah macam mau marah opa tu apa, dia just saja berjumpa dengan opa tu, tapi opa tu macam mengelak. Okay, mengelak. So si Ana ni pun dia pergi tempat kerja si opa tu, owner tu bagi tahu, dia bilangnya si opa tu sudah berhenti kerja and balik ke kampung. Sebab si opa tu selalu sakit-sakit. And then rumahnya yang di sebelah rumah si Ana tu pun dia sudah jual sama anaknya. And sampai sekarang tak tahu apa yang terjadi sama si opa tu, wallahu alam. And kepada yang kamu yang tengok video Shima kali ni, kamu pun dapat ambil pengajaran, iaitu jangan pernah sesekali syirik. Okay? Sebab benda tu akan makan diri sendiri. Shima nak bagi tahu korang, kalau nak cari tukang urut, jangan sesekali cari yang sembarangan. Okay? Kalau boleh cari yang betul-betul berilmu. Cari yang ada testimoni yang betul-betul tiada terlibat dengan syirik. Okay? Kita kena jauhkanlah, tak kiralah kita kenal ke orang tu apa, jangan sesekali berani-berani serahkan kita punya anak, kita punya uri atau apa, okay? Sebab kita tak tahu orang tu mau buat apa dengan kita punya uri baby tu. Okay, so video Shima sampai kali ni saja, dan ini pertama kali Shima record video dalam keadaan gelap, cuma guna flashlight telefon. And kalau korang suka video macam ni, jangan lupa subscribe, like, dan kalau korang ada apa-apa komen ataupun korang ada pengalaman lain, korang boleh email Shima di shimtv@gmail.com ataupun korang boleh komen dekat bawah. So, jumpa korang dalam next video. Bye.